Terus bersama di Wanita hari ini, kalau tadi sebelum berehat, Sugi dah berkongsikan tentang khasiat nutrisi tauhu. Dan kali ini cukup menarik, teruskan bersama dengan saya. Kerana kali ini anda perlu tahu bagaimana untuk membuat tauhu. Ini cukup menarik. Dan bersama dengan saya ialah Nur Nabila Fatihah yang merupakan pemilik Personal Kitchen 13. Betul. Okey Nabila, cukup menarik sebenarnya kan kalau kita tengok orang-orang membeli tahu dan sebagainya. Tapi menarik dan uniknya Nabila ini adalah beliau membuat sendiri tahu yang ada untuk juga dijadikan menu-menu lain. Jadi ini yang kita nak kongsikan penonton, bagaimana kita boleh membuat tahu sendiri. Okey. Cara dia kita perlukan susu soya dan telur saja. Okey, susu soya dan telur sahaja. Betul. Ini okey, bagaimana cara mudah untuk anda membuat sendiri tahu di rumah. Okey, jadi susu soya dan juga telur ni macam mana kita nak jadikan dia tahu seperti ini? Okey, mula-mula kita perlukan campurkan semua susu kedua-dua bahan, susu soya dengan telur. Lepas tu kita dah campurkan, kita blend sekali. Nak pukul dengan blend boleh, dengan dengan pemukul sendiri boleh. Jadi lepas dah pukul, kita kukus dengan mengukus selama 45 minit. Okey, seperti mana kita saksikan ni, maknanya dicampurkan dengan telur. Okey, kalau ikut sukatan, berapa biji telur, berapa banyak soya ni? Okey, untuk satu jug kita perlukan satu kotak susu soya dengan 10 biji telur. Satu kotak lebih kurang 1 liter. 1 liter, betul. Jadi apa, kalau mengikut pada pendapat Nabila sendiri, apa kelebihan dan kepuasan dapat buat sendiri tahu ni sebenarnya? Salah satunya sebab kita boleh bawa banyak. Kita boleh bawa banyak. Lepas tu kalau rasa kita nak jenis macam jenis orang yang untuk diet, kita boleh guna untuk susu lain. Macam susu untuk low fat ke, kurang lemak ataupun full cream boleh guna. Jadi itulah salah satu kelebihan dia. Okey. Dan seperti mana yang kita saksikan ni tadi, yang ini memang kita akan dapat sepekat ini Ya, betul. Okey. Jadi sebab tu kita kena tapis dia bagi dia hilang dia punya nanti bila kita dah kukus dia takkan ada sebetul-tumpuk nanti. Dan kita akan masukkan di dalam bekas ataupun acuannya. Ya, dan betul. berapa lama kita nak kukuskan tu? Kita kukus selama 45 minit hingga sejam. Okey, dan kalau dari segi rupa dia, macam mana kita nak agak-agak dia tu sebenarnya menjadi? Tekstur dia kalau kita tengok daripada dekat depan ni, kalau dia dah pejal, kalau kita cucuk sikit, guna sudu ke guna lidi ke, kalau dah pejal kita dah boleh terus angkat. Kalau macam masih lagi kita kukus nampak lagi air soya tu, kita kena kukus lagi lah. Okey, sebelum kita berkongsi menu tahu telur masin Ya, betul. Okey, saya nak tunjukkan pada para penonton. Okey, ini adalah apa yang kita dah tunjukkan tadi yang dah siap, tetapi ada juga teknik penyimpanannya yang telah dikongsikan tadi, iaitu ini cara nak simpan. Maknanya kita masukkan air, betul Ya, betul. Masukkan air, kita rendamkan dan terus boleh disimpan. Berapa lama boleh tahan jadi Nabila? Boleh tahan seminggu ke hingga 2 minggu. Wah. Jadi senang. Jadi kalau nak buat sendiri tu kita boleh confident, kita boleh masak dengan maknanya lepas ni saya boleh jual tahu ni. Ya, betul. Okey, baik. Kita terus ke menu yang seterusnya. Tadi kita dah tahu macam mana nak membuat tahu ini. Ini juga adalah satu yang menarik di mana Nabila akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk membuat sos telur masin untuk tahu yang telah digoreng ini. Ya, betul. Okey, macam mana? Apa bahan-bahannya? Bahan-bahan ni kita hanya perlukan bawang putih, daun kari dengan cili. Macam mana kita buat chicken butter meat dekat rumah, kita boleh gantikan dia dengan tahu. Salah satu dia macam ni lah. Okey. Lepas tu sebut telur masin. Benda ni pun boleh juga dapat dekat pasar raya. Dalam talian juga boleh dapat. Dengan susu cair. Okey, susu cair ni susu cair tidak berperisa ke apa? Yang penting dia susu cair. Susu cair. Okey, baik. Bahan-bahannya kita dah ketahui dan macam mana kita nak buat sos tu. Okey, mula-mula kita panaskan minyak dulu. Okey, kejap lepas tu kita letak sedikit minyak. Ini bermakna kita akan membuat sosnya, tetapi sambil-sambil kita tunggu minyak panas tu, tentang tahu yang telah digoreng ni, apa tips dan bagaimana cara menggoreng yang terbaik untuk tahu kita tadi tu? Cara nak goreng yang terbaik, saya selalu gunakan dengan tepung jagung saja. Okey. Kalau dengan tepung biasa boleh juga, tapi saya Kenapa selalu tepung jagung? Sebab tu tepung jagung tekstur dia lagi crispy. Macam mana kita goreng ayam guna tepung jagung, boleh juga goreng dalam tahu. Lepas tu rupa dia pun cantik. Okey. InsyaAllah nampak gaya cantik tu kita boleh masukkan. Okey, mula-mula tadi apa tadi? Daun kari, daun bawang putih dengan cili hijau. Boleh je cili hijau boleh, cili merah boleh. Okey. Siapa nak pedas, pandai-pandai dah tahu cili lebih. Boleh lah kan. Okey, kita letakkan semua ni. Okey.
Saya tahu juga ramai yang bertanya, pasti ramai yang tertanya-tanya macam mana nak dapatkan serbuk telur masin ni? Dekat pasar raya juga kita boleh dapat. Cari je dalam paket ada yang paste boleh, serbuk boleh. Dalam Thailand tu kita boleh cari juga. Maknanya ini dia cerita dia ni. Telur masin ni okey. Kalau berapa banyak serbuk tu kalau ikut pada sukatan? Untuk sukatan kita hanya guna 2-3 sudu saja. Kalau lebih nanti jadi masin. Yang bagusnya dekat dalam masakan ni saya tak menggunakan garam pun. Baiklah, maksud memang dah masin ni. Betul, dah masin. Jadi saya tak guna garam. Boleh masukkan Nabila kalau dah boleh bersedia. Okey. Kita nak tunjuk kepada penonton. Macam mana. Okey. Lepas Ingat jangan kita tunjuk banyak ni, jangan masuk semua pula kan. Betul. Okey, kita dah garing semua ni. Kita letak 2 sudu saja dulu. Okey. Okey, kita kacau dulu sampai dia sebati. Dan kalau kita tengok pun minyak tu selain daripada tu nanti kita akan masukkan susu cair. Susu cair. Susu cair. Ui, Okey. bau dia pun dah sedap ni. Main mana taknya ada daun kari, ada bawang putih tadi. Baik, seterusnya. Nak tambah lagi? Okey. Sikit je. Okey. Saya rasakan sebenarnya kepekatannya juga penting. Macam mana kita nak tentukan kepekatan terbaik? Maknanya kita akan ditentukan oleh jumlah susu lah. Jumlah susu. Tapi jangan terlalu berkuah sangat. Kita nak buat kering saja. Okey, jom kita masukkan susu cair tu. Okey, sikit saja. Okey, dah siap. Okey, untuk pengetahuan semua juga, di mana Nabila ni sebenarnya menjalankan perniagaan dari betul. rumah. Ini Betul. adalah salah satu daripada menu lunchbox yang ditawarkan oleh beliau. Betul. Saya selalu buat lunchbox dekat rumah untuk office ayah saya. Sepanjang masa coronavirus kan kita banyak kedai tutup kan. Kejap kita masukkan ni dulu. Masukkan dulu. Masukkan ni dulu. Okey, bila dah campurkan semua. Dan saya pasti bukan saja menu tauhu telur masin ini saja, tetapi banyak lagi menu-menu lain. Betul? Ya, betul. Antaranya apa tu? Antaranya macam biasalah ayam masak merah, asam pedas daging, asam pedas ikan. Banyak lagi. Ini adalah antara salah satunya yang saya buat dekat rumah. Instagramnya kalau boleh dikongsikan, Nabila? Boleh search dekat Instagram Personal Kitchen 13. Personal Kitchen 13. Ya, betul. Wah, cukup menarik kerana kita bukan saja belajar membuat sos telur masin ni, tetapi paling menarik kita boleh buat sendiri tahu di rumah. Di mana kalau kita rasa kita boleh pilih bahan-bahan kita kan. Betul. Guna susu soya jenis apa dan sebagainya. Kalau rasa macam tak cukup cili boleh tambah cili lagi. Boleh tambah minyak bijan sikit. Okey, yang itu apa yang terakhir tu agaknya tu? Yang ini saya letak minyak bijan sikit. Okey. Okey. Nampak raya dah siap. Sekejap lagi kita akan hidang dan kita akan tunjukkan dan kongsikan di penghujung siaran nanti.